الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من الشفاعة البلاء والسعداء وسكر الرئيس الفرج المحتاج جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا جميع حجنا ويرفعنا في علانيين مع الحبيب المصطفى الله الأمين سيد الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عليه أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة وأن يبارك لنا في أوقاتنا يا رب العالمين وفي عمرنا ويفتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجودك وكرمك وإحسانك يا المؤمنين وعلى كل نية صالح وسلك الصالح لبدء دروسهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita untuk kelas belajar sama-sama untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim, dan masih lagi kita dalam surah Hud. Masya Allah. Dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, dalam surah ini adalah lebih pada satu kisah, dan boleh kata kebanyakan kisah-kisah dalamnya pada kisah para Nabi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan lalu dengan kita adalah tentang kisah Nabiullah Nuh dalamnya, dan juga kisah Nabiullah Hud, dan juga kisah Nabiullah Saleh, dan kisah Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, dan kisah Nabiullah Lut juga, subhanallah. Dan kisah akhir yang kita belajar di kelas yang sebelum ni, kisah Nabiullah Shu'aib. Jadi 6 Nabi yang disebutkan kisah-kisah di dalamnya. Dan hari ini insya-Allah dia masuk sikit pada kisah Nabiullah Musa. Semua boleh kata di dalamnya adalah banyak pada kisah-kisah Anbiya. Kisah yang ulang lagi sekali, kisah yang pertama yang kita belajar dalam surah Hud ini, kisah Nabiullah Nuh, dan kisah Nabiullah Hud. Nombor dua, kisah Nabiullah Saleh, kisah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, kisah Nabiullah Lut alaihissalam, kisah Nabiullah Shu'aib alaihissalam dengan ahli Madian, dan kisah Nabiullah Musa. Hari ini kita akan ambil sikit padanya. Dalam surah ini adalah tulis di dalamnya tentang kisah Nabiullah Musa, sebahagian sikit berapa ayat sahaja, 2 ayat pun 3 ayat tentang kisah itu. Selepas sudah selesai pada kisah Nabiullah Shu'aib, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan Rasulnya Nabi Allah Musa bin Imran dengan syariat-syariatnya dan hukum-hukum. Naam, wa ayyadnahu bimu'jizatin bahirah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Nabi Allah Musa lebih daripada satu mukjizat. Mal maksud bil mu'jizah? Apa maksud pada mukjizat? Al maksud bil mukjizat adalah khawariqul 'adah. Khawariq al-'adah. Ma makna khawariq al-'adah? Yani benda yang di luar biasa.
yang terjadi pada para rasul. Nah, kalau benda itu adalah benda yang luar biasa terjadi pada para rasul, kita panggil apa? Mukjizat. Nah, adalah benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jalankan atas hambanya, maksudnya adalah di antara hambanya. Contoh, ada orang yang jika dibaca, contohnya dibaca ayat Quran atas orang yang sakit, terus subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia sihat. Ada orang contoh, dia buat dia doa sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi badannya terus. Contohnya itu adalah, ataupun ada orang dia bagi rawatan untuk orang dan sebagainya, itu adalah karam min Allah Subhanahu Wa Taala, dibagi macam karamat bagi orang biasa. Tapi kalau para rasul, itu adalah mukjizat, benda yang khariqah lil ada, tidak luar biasa. Naam. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada Nabiullah Musa, kal yad wal asa, apabila keluarkan tangannya, keluarkan putih, bakhraja fa iza bayda, dan keluarkan tangannya adalah dalam keadaan putih, dan juga tongkatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabiullah Musa kepada kaum Firaun. Naam, kepada kaum Firaun. Naam. Fa'ata'u, tapi kaumnya adalah dia tidak taat pada Nabiullah Musa, dia mengikut pada Firaun. Dia ikut Firaun itu, dan dia tidak mengikut pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengikut pada Nabiullah Musa. Naam. وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. Dan adalah dalam keadaan ini adalah seperti mana tahu, adalah jalan itu jalan Nabiullah Musa dengan kaum Firaun itu, dengan Firaun dan kaumnya, dakwah badannya, tapi orang itu mengikut pada Firaun, tidak mengikut pada Nabiullah Musa. Firaun itu adalah jadi qaid, ataupun makna ketua untuk orang itu di dunia. Dan subhanallah, dia pun akan jadi ketua pada kaumnya di akhirat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Hud ni pada ayat yang seterusnya, yaqdumu qaumah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita sudah sampai pada surah Hud ayat 98. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Yani yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah adalah dia ketua kepada kaumnya, seperti mana dia ketua kepada kaumnya dekat dunia ini, nanti di akhirat pun dia adalah orang pertama yang adalah akan ada dengan kaumnya. Yaqdumu qaumahu ay yataqaddamu Fir'aun yawm al-qiyamah amamahum ila an-nar. Dia orang yang pertama adalah pergi ke neraka. Waliyaz billah. Wa bi'sa hadzal madkhal. Nah, yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamah fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mawrud. Dan adalah fama kana lahum fi dunya za'idan wa yakunu lahum ila an-nari qaidan. Yani seperti mana dia dekat dunia ini adalah Firaun itu tua badannya di dunia, seperti itu akan jadi di akhirat, orang itu jadi qaid lahum ilan nar, yani orang yang membawanya ke neraka. Naam. Wa utbi'u fi hadhihi la'nah wa yawm al-qiyamah bi'sa rifdul marfun. Bagaimana hal kaum Firaun itu? Apa yang jadi badannya? Bagaimana untuk hal kaum Firaun itu? وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة dia akan laknat badannya di dunia ini. Bukan itu sahaja, dan juga di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dzalika, naam, kemudian adalah datang ayat yang seterusnya, dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Yani ini saja yang yang ada di dalam surah ini tentang kisah Nabiullah Musa. Lepas ini adalah kata ayat yang seterusnya, dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imun wa hasid.
Maksud itu adalah yang ada yang kita berita padamu wahai Muhammad Ah, SAW oh, daripada cakap aja kabar-kabar. lah. Nah, tolong tutup Ujung mic. ujungnya. Tolong tutup mic. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ini adalah berita-berita tentang Rasul dan Nabi yang khabar-khabar yang dahulu kita cerita padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam ayat ini uh, bagaimana halnya dengan kaum-kaumnya. Ayat ini adalah datang pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tunjukkan bagaimana hal kaum-kaum yang sebelum ini. Seperti itu adalah kaummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini adalah ceritakan ayat itu. Seperti itu adalah kaummu. Ada badannya yang mengikut, ada yang badannya yang tidak mengikut badanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk semua kita tahu tentang bab ini bagaimana hal kaum-kaum yang zalim. Bagaimana hal kaum yang zalim itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat dengannya. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم خير تتبيب. نعم. Dan ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak zalim pada siapa-siapa. Ini adalah hasil daripada amalannya. Wa ma ahlaknahum bighairi dzamb. Allah Subhanahu wa taala tak hancurkan kaum itu, habiskan kaum itu tanpa orang itu buat apa-apa. Ini adalah hasil ataupun balasan pada apa yang dia lakukan dekat dunia. Azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas orang itu. Ihlak kaum seperti mana Allah SWT habiskan kaum Ad, Samud dan sebagainya dan kaum Fir'aun juga. Ini adalah balasan pada apa yang dia lakukan ataupun hasil pada apa yang dia lakukan pada tidak mentaat pada Allah dan tidak taat pada Nabi yang Allah SWT hantar padanya Rasul. Fastahaqqu azab Allah Subhanahu wa taala. Orang itu adalah orang itu adalah tidak taat, jadi itu adalah hasil ataupun balasan untuknya. Jadi ini adalah boleh kata hal ataupun keadaan orang yang zalim. Jangan adalah orang ingat orang yang zalim dia lepas dekat dunia, dia bebas dekat dunia. Tidak. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala melambatkan untuknya azab dekat dunia, tapi tetap akan ada azab. Tetap akan ada balasan pada amalannya. Tetap akan ada balasan untuk apa yang dia lakukan. Allah akan balas apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan. Seterusnya ayat وكذلك أخذ ربك إذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Seperti itu adalah untuk qarya ataupun untuk orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala akan ambilnya dengan azab, akan balas untuknya dengan azab yang dahsyat baginya. Seperti mana dalam hadis Inna Allah la yumli lil-zalim ay yuakhir lahu al-iqab hatta idza akhadhahu lam yuflithu. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma makna hadha kalam? Apa maksud pada hadis ini? Seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan beri pada orang yang zalim. Yuakhir lahu al-iqab. Lambatkan untuknya iqab ataupun balasan pada hasil amalannya. Bukan Allah Subhanahu wa taala lupanya. Bukan Allah Subhanahu wa taala tinggalkannya. Contoh orang yang zalim dekat dunia. Tengok macam tak ada apa dekat dia.
Allah Subhanahu Wa Taala tak susahkan dia, tak ada, dia masih lagi berterusan dalam keadaan jahat dan sebagainya. Jangan ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia seperti itu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan dia seperti itu. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala yumhil wala yuhmil. Yani Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang, bagi masa lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa apa yang orang tu lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas di masa yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan ataupun di masa yang sesuai. Jadi pada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, tengok berapa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala muamalah dengan kita. Orang kafir ke, orang Muslim ke, sama. Allah Subhanahu Wa Taala muamalah dengan kita dengan rahmatnya. Dengan rahmat. Memberi peluang pada hambanya. Cuba bayangkan. Na'udzubillah min zalik. Kalau orang buat dosa, ataupun orang zalim orang, ataupun orang buat masalah, kemudian terus azab turun. Susah kan? Susah. Contoh orang kata-kata buruk, terus azab turun. Na'udzubillah. Kata benda yang tidak baik, terus ada azab datang. Na'udzubillah min zalik. Ha? Susah kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala muamalah dengan kita dengan rahmatnya. Muamalah dengan kita dengan rahmatnya. Bagi peluang. Kamu sudah tipu orang, bukan terus Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab. Bagi peluang untuk kamu. Bagi peluang untuk apa? Untuk muhasabah diri, untuk muamalat baik semula. Bagi peluang. Ini adalah sunnatul kaum. Bukan hanya di masa ini, daripada zaman dahulu dengan kisah-kisah yang kita baca itu semua, kisah para nabi yang kita baca itu semua, kisahnya lebih kurang seperti itu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala terus turunkan azab di atas orang itu. Sudah bagi peluang untuknya. Sudah bagi peluang, sudah bagi masa untuknya. Ha? Jadi bagaimana hal kita di dunia ini, kita kena faham. Allah Subhanahu Wa Taala tidak tinggalkan sesuatu. Tidak akan tinggalkan siapa-siapa. Mesti. Orang yang salah akan ada balasan untuknya, untuk amalannya. Kalau bukan dekat dunia, di akhirat. Macam kaum ini, apa yang jadi tentangnya? Laknat di dunia dan di akhirat. Adalah di antara kisah-kisah yang kita baca, orang itu laknat di dunia dan di akhirat. Al-la'na ba'da al-la'nah. Yani adalah laknat untuknya di dunia juga, di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu adalah pada hal dekat dunia, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin adalah bagi balasan azab ataupun turunkan azab kepada orang yang zalim dekat dunia, dan juga itu dekat dunia sahaja, mungkin ada di akhirat juga. Dan mungkin ada orang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi apa-apa dekatnya, dekat dunia macam nampak okey, tapi di akhiratnya, A'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Yani inna Allah la yumli lidh zalim. Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa untuk orang yang zalim. Ha, untuk dia taubat, untuk dia rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ay yuakhir lahu al-azab, lambatkan azab, lambatkan balasan. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Apabila dah masanya untuk balas untuk amalannya, tidak akan boleh lari mana-mana. Tidak siapa-siapa yang boleh tolong badannya. Subhanallah. Semua kisah ini adalah ceritakan bagaimana hal untuk semua orang di dunia ini, bagaimana untuknya, bagaimana sunnah hidupan ataupun bagaimana susunan hidupan kita. Seperti dari zaman dahulu, seperti itu di zaman kita pun sama. Wahai orang yang dengar saya, jangan ingat kalau kamu zalimi orang, Allah Subhanahu Wa Taala biar kamu seperti itu. Jangan kamu ingat kalau kamu makan harta orang ataupun makan duit orang, yakni seperti orang yang ada ayah ataupun mak yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur semua dengan sihat, afiat. Kemudian dia makan harta adik-beradiknya. Tidak bagi duit adik-beradiknya atas alasan macam-macam. Itu haknya tak bagi. Contohnya, pada benda itu jangan ingat Allah Subhanahu Wa Taala biar kamu seperti itu.
Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi peluang untuk kamu. Masih lagi bagi peluang untuk kamu. Jadi bertahuilah, kalau masalah itu, kalau makan duit orang, ambil harta orang, Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa untuk kamu. Tapi kena ingat, itu adalah bukan putusan. Akan datang satu masa, akan ada balasan untuk amalan kamu. Subhanallah. Di antara kata-kata guru yang kita dengar badannya, guru-guru kita adalah dia kata kalau annas, kalau manusia, setiap orang yang amalkan, waliyazubillah, dia amalkan dosa, kemudian adalah dosa itu adalah berkesan pada badannya. Contohnya, dia kata kalau adalah lakukan dosa, kemudian ada bau keluar dari badan. Ha? Dia kata berapa orang akan berjalan dekat jalan. Berapa orang akan nampak dekat jalan. Subhanallah. Man minna, siapa daripada kalangan kami ni semua adalah tidak berdosa. Jadi kita kena faham. Allah Subhanahu Wa Taala muamalah dengan kita dengan rahmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala muamalah dengan kita dengan lutufnya. Allah Subhanahu Wa Taala muamalah dengan kita dengan cara yang sangat baik. Beri peluang untuk kita. Nah, subhanallah. Jadi ini adalah kita kena faham pada kisah-kisah itu apa faedah, apa kelebihan. Kita belajar kisah-kisah para nabi, kita belajar kisah-kisah di dalam Al-Quran itu apa kelebihannya untuk jadi ingatan untuk diri kita. Yani jangan ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala akan biar seperti itu. Mesti kita kena muhasabahkan diri kita. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, jadikan kita daripada orang bertakwa, jadikan kita daripada orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Wa hiya al-'idha wal i'tibar al-bashar. Faqala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan apa tujuan kisah-kisah itu. Yang kita cerita, apa tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Hud, "Inna fi dzalika la ayah." Inna fi dhalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah. Sesungguhnya pada kisah-kisah itu adalah ingatan bagi siapa yang dia takut pada apa azab akhirat. Yani ingatan untuk kita akan ada akhirat, akan ada balasan. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. Yani ذلك يوم مجموع له الناس. Di hari itu, apabila di hari kiamat, sekarang mungkin masalah kamu dengan orang yang lain adalah ada 2, 3 orang tahu. Ada 100 orang. Ada seluruh dunia ni sekarang zaman kita dah tahu. Ha? Contoh, katalah na'udzubillah min zalik, orang buat sampai masalah besar, sampai seluruh dunia dah tahu kisahnya. Tapi kaum-kaum yang dahulu tak tahu. Bertahuilah di masa akhirat nanti, sampai daripada kaum-kaum yang sebelum ni semua akan dikumpulkan di hari kiamat. Cuba bayangkan adalah keluarkan cerita orang ini melakukan seperti itu, seperti itu, seperti itu. Allahu Akbar. Semua adalah orang apa? Orang tahu tentang kisah itu. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sembunyikan aib kita ni di dunia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala di akhirat pun ampunkan untuk kita dan sembunyikan benda itu. Jadi di masa itu yajtami'u fihi jami'ul khalq. Semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan pada yang dahulu daripada zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman itu, maksudnya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya semua akan ada. Jadi itu di masa itu semua adalah akan saksi pada ahli samawat dan ahli langit dan ahli bumi. Seperti mana qala Ibn Abbas, yashhadu al-barru wal-fajir wal-mu'min wal-kafir. Akan ada di masa itu semua saksi apa yang kamu lakukan apabila ceritakan keluar kitab kamu dan ceritakan orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semua al-bar wal fajir, orang yang baik dengan orang yang jahat, wal mu'min wal kafir, orang beriman dan orang kafir.
Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Di masa itu, di masa hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua, dan semua adalah pada orang falam nughadir minhum ahada. Tidak tinggalkan siapa-siapa, pada mukmin ke kafir ke, semua dikumpulkan di masa itu hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa yang akan berlaku di masa itu? Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Naam. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di masa itu, di masa hari kiamat, di hari yang dahsyat, hari yang semua orang di dalam keadaan takut, rahbah adalah takut, perasaan takut. La yatakallamu ahad. Tidak ada siapa-siapa akan cakap. Tidak ada siapa-siapa akan cakap apa-apa di masa itu. Semua adalah dalam keadaannya. Daripada golongan orang itu adalah orang yang baik, dan ada orang yang tidak, ada orang yang happy, ada orang yang sedih, dalam keadaan sedih. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sebahagian dekat syurga, dan sebahagian adalah yang lagi dekat apa? Sa'ir, dekat neraka, waliyazubillah. Nah, sekejap ya. Nah, وفي الصحيحين في حديث الشفاعة dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. Di masa itu, di masa hari kiamat, tidak ada siapa-siapa akan cakap, tidak ada siapa-siapa cakap apa-apa di masa itu, illa rasul, kecuali para rasul. Wa da'wa ar-rusul yawma'idh, dan doa para rasul di masa itu, Allahumma sallim, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Naam. Naam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana hal orang itu? فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir itu adalah mukhalladuna fi nari jahannam, dia tetap di dalam neraka, duduk selama-lamanya. لهم فيها زفير وهو صوت المحزون المكروب الذي نزل به كارثة شديدة. لهم فيها زفير adalah bunyi zafir badannya, yani adalah bunyi orang yang sedih sangat, yang ada masalah besar datang badannya. Wasyahiq, apa syahiq itu? Sautun munkar mufzi' ke saut al-himar, adalah bunyi, adalah yang kuat, dan adalah yang tidak baik, munkar, dan ditashbihkan seperti kasautil himar, seperti adalah bunyi apa, donkey, maaf. Naam, seperti itu bunyinya, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Qala Qatada, sautul kuffari fin nar ka sautil himar. Kata Qatada, bunyi orang kafir di neraka seperti bunyi donkey, keldai. Awaluhu zafir wa akhiruhu syahir. Awalnya zafir dan akhirnya syahir. Makithina fi nari jahannam abadan ala dawam. Duduk di dalam neraka selama-lamanya. Madamatis samawati wal ard. Selama lagi ada langit dan bumi. Baik, soalan. Langit dan bumi di hari kiamat, adakah ada lagi? Macam dekat ayat ini kata, Madamatis samawati wal ard. Selama lagi ada langit dan bumi. Adakah di masa kiamat masih lagi ada langit dan bumi? Al-maksud dekat sini, maksud dekat sini adalah langit dan bumi juga, tapi bukan adalah langit dan bumi yang kita tahu di masa ini. Bukan adalah yang tahu di masa ini. Yang ini bukan maksud seperti ini.
Maksud langit dan bumi ya madamatis samawati wal ard adalah eh, itu adalah pada akhirat, pada masa akhirat akan datang tentangnya. Wa yuqalu lahum na'am summa yakhrujuna dan dalam keadaan orang itu duduk di dalamnya selama-lamanya illa ma syaa rabbuka minal usadil mu'minin fa innahum yutahharuna fi nari jahannam thumma yakhrujuna bi syafa'ati sayyidil mursalin. Dalam neraka itu akan tetap selamatnya adalah orang yang kafir. Tapi orang yang mukmin tapi dia ada dosa, waliyadzubillah, ada melakukan dosa, adalah melakukan benda yang yastaujibul azab, adalah balasan untuknya azab di neraka. Allah Subhanahu wa taala akan biarkan di neraka lama sampai yutahhirum fi nar jahannam, sampai Allah Subhanahu wa taala sucikan ya daripada dosa itu di api neraka, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Kemudian akan keluar dari neraka dengan apa? Bisyafaati sayyidil mursalin, dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu lahum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuk di dalam syurga adalah kamu sudah adalah suci, sudah dalam keadaan yang baik dan masuk ke syurga duduk selama-lama di dalamnya. Khalidina fiha. نعم فادخلوها خالدين إن ربك يفعل ما يريد ويرحم ويعذب لا معقب لحكمه. Allah Subhanahu wa taala buat apa yang yang nak, itu adalah dalam pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa amma alladhina su'idu, kemudian ceritakan tentang itu adalah tadi fa amma alladhina syaqu fa fin nar. Kita ceritakan tentang hal orang ahli neraka, bagaimana halnya. Sekarang ceritakan tentang hal ahli syurga. Wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Ay, maksudnya orang yang as-su'ada, orang yang beriman, yang golongan al-abrar, golongan orang yang bertakwa, orang itu apa halnya di hari kiamat? Orang itu adalah di syurga. Mukhalladuna fil jannah. Duduk lama-lamanya dekat syurga. Tidak keluar badannya. Abadan. Langsung. Daimuna fiha dawam as-samawati wal ard. Tetap di dalamnya selama ada lagi langit dan bumi. Waqad syaa rabbuka lahumul khulud. Dan adalah tetap itu halnya di akhirat dalam syurga. Kata Imam Tabari, orang Arab jika dia adalah nak sebut tentang satu benda, adalah benda itu tetap ada, maksudnya benda itu tak akan hilang, benda tetap tu ada, dia akan sebut apa? Qalat hadza daimun dawam as-samawati wal ard. Dia kata ini adalah tetap ada selama ada langit dan bumi. Macam itu adalah di antara kata-kata orang dahulu. Dia kata benda ni ada lagi, selama lagi ada langit dan bumi masih lagi ada. Ha? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan mukhatabah ataupun ceritakan pada orang seperti mana bahasa yang dia faham adalah tetap selama-lamanya. Jadi ceritakan tentang bab ini. Dan waqala ba'd al-mufassirin, adalah sebahagian daripada ahli tafsir kata yang maksud pada samawat wal ard, maksud pada langit dan bumi di ayat itu bukan samawat wal ard dekat bumi yang kita sekarang ada. Sebab ini sudah hancur, sudah tukar, sudah semua ditukar kan. Yang maksud dekat situ adalah samawatil jannah wa ardul jannah, wa samawatil nar wa ardul nar. Yang maksud dekat situ di akhirat langit syurga dan bumi syurga, dan langit neraka dan bumi neraka. Itu waliyadzubillah. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua. Bukan adalah maksud pada samawati dunia wa ardiha wa aradiha. Bukan adalah maksud pada langit dunia dan buminya. Sebab Allah SWT firman dalam Al-Quran, "Yawma tubaddalu al-ardu ghaira al-ard was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar."
Seperti mana Allah SWT firman dalam Al-Quran, akan datang satu hari nanti ditukarkan langit dan bumi. Ha? Dan semua adalah Allah SWT kumpul badannya. Dan tukar-tukar itu apa? Jadi langit dan bumi setiap orang mengikut pada tempatnya. Neraka, walayazubillah, bumi dan langitnya dan neraka. Walayazubillah. Syurga, bumi dan langitnya adalah itu adalah maksud tentang syurga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita nak minta maaf, kita berhenti di sini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaAllah kita akan habiskan surah ini. Dia lagi sikit, tak banyak pada surah ini, lagi sikit sangat. Tentang surah ini insyaAllah kita akan ambil pada kelas yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insyaAllah. Masya Allah, surah ini ada banyak pada kisah-kisah di dalamnya. Semoga insyaAllah dengan belajaran kita ini ada manfaat insyaAllah untuk semua. Alhamdulillah kita sudah lalu pada kisah Nabiullah Nuh, bagaimana dakwanya untuk kaumnya untuk tauhid, bagaimana adalah kaumnya adalah apa panggil dia kaumnya adalah menghina badannya, dikata bagaimana kamu membina kapal dekat sini, mana ada air dekat sini dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi banjir di masa itu. Subhanallah, dan kisahnya dengan anaknya, bagaimana anaknya tidak mengikut badannya. Naam. Dan juga adalah lalu dengan kita kisah Nabiullah Hud. Bagaimana dia dakwah kepada kaumnya untuk ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang itu menipu dan juga dia takabur, dan Allah Subhanahu Wa Taala habiskan kaum Nabiullah Hud dengan apa? Dengan rih syadidah, adalah dengan angin apa yang kuat. Naam. Kemudian adalah kisah Nabiullah Saleh, adalah dari dakwah kaumnya kepada tauhid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri badannya apa? Beri satu mukjizat adalah naqah. Seperti mana orang itu minta pada Nabiullah Saleh untuk tengok, adalah benda badan luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi badannya untuk apa? Satu unta keluar dari batu. Naam. Yang kisahnya yang masyhur. Dan tapi kaumnya itu adalah apa? Dia bunuh pada unta itu, dan kisah itu yang kita sudah ceritakan sebelum ini. Kemudian Allah SWT turunkan azab di atas orang itu. Kemudian kita sudah lalu dengan kita tentang kisah Nabiullah Ibrahim, bagaimana malaikat datang badannya, dan bagaimana Allah SWT beri badan Nabiullah Ibrahim adalah Ishaq dengan Yaqub, Ishaq dan Yaqub. Dan adalah bagaimana adalah lawanan tentang cakap tentang kaum Lut, bagaimana adalah tentang bicara itu tentang kaum Lut. Dan kisah kemudian datang kisah apa? Kisah kaum Lut adalah tentang Nabiullah Lut adalah dengan kaumnya, bagaimana kaumnya adalah buat fahisyah. Na'udzubillah min zalik. Dan adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan pada Nabiullah Lut dan juga keluarganya, kecuali pada isterinya. Isterinya yang membantu pada kaumnya, ataupun yang cerita tentang kaumnya, tentang apa, tentang tamu yang datang pada Nabiullah Lut. Kisah itu kalau nak rujukkan boleh rujukkan dalam YouTube. Kita semua kisah ni sudah ceritakan. Dan bagaimana akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ihlak kaum Lut, Allah Subhanahu Wa Taala habiskan kaum itu semua. Kemudian adalah pada kisah Nabi Allah Shu'aib alaihi salam dengan ahli Madian, kisah ahli Madian. Kita ceritakan semua itu tentang bab ini, bagaimana tentang bab ini juga. Kemudian last tentang kisah Nabi Allah Musa, adalah 2 ayat ataupun 3 ayat, daripada ayat 96 sampai ayat 99. Nah, lebih kurang 4 ayat tentang tentang kisah Nabiullah Musa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan tamatkan surah Hud. Semoga insyaAllah dengan belajaran kita ini adalah ada manfaat untuk kita semua insyaAllah.
dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita untuk memahami Al-Quran, faham makna Al-Quran, faham ayatnya. Sekarang rasa lepas kita pelajaran kita ni semua, bagi orang yang ikut dengan kita daripada awal pada tadabbur sampai hari ini, dia akan apabila dengar nama surah insya-Allah dia ingatlah sikit-sikit apa yang ada tentangnya. Subhanallah. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya nak iklankan untuk kursus, insya-Allah subhanahu wa taala kita akan ada kursus untuk tajwid. Di masa yang terdekat ni, minggu depan ni, insya-Allah kita akan mula satu kursus tajwid insya-Allah subhanahu wa taala. Dan kursus ini akan insya-Allah akan settle sebelum Ramadan biiznillah subhanahu wa taala. Bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita boleh insya-Allah, dan bagi orang yang sebelum ni pernah join dengan kita dia nak join lagi sekali boleh insya-Allah, ada yuran khas untuknya, dia tidak perlu bayar yuran penuh. Jadi ini peluang untuk kita orang yang sudah join sebelum ni untuk nak buat ulangan. Boleh boleh insya-Allah untuk apa? Untuk dia buat ulangan sama-sama insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang berminat boleh insya-Allah daftar, masih lagi ada peluang untuk daftar. Dan saya ajakkan semua pada pelajar kita belajar Bait Al-Furqan, orang yang kenal kita sudah lama dengan kita di Bait Al-Furqan, untuk sama-sama untuk kita uh, untuk sama-sama kita macam iklankan ataupun sampaikan iklan-iklan Bait Al-Furqan kepada orang yang lain, pada kerabat, ahli keluarga. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kamu semua. Kita sekarang perlu kita sama-sama insya-Allah membantu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah SWT bantukan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Satu lagi insya-Allah untuk tadarrus, kita ada program tadarrus pada setiap bulan. Sekarang ada program khas tadarrus bulanan. InsyaAllah akan ada program tadarrus untuk Ramadan. Jadi juga adalah terbuka, nanti insyaAllah akan keluarkan iklan untuk tadarrus Ramadan. InsyaAllah kita akan keluarkan iklannya. Nanti biiznillah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang berminat kena daftar awal supaya kita tetapkan kumpulan-kumpulan untuk orang yang nak tadarrus pada bulan Ramadan. InsyaAllah akan ada yuran khas pada orang yang join tadarrus biasa. Dia akan ada yuran khas untuknya di bulan Ramadan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, di bulan Ramadan, benda yang special pada bulan Ramadan ini insyaAllah kita akan buat. Mudah-mudahan Allah membelighna Ramadan, membelighna Lailatul Qadar yang Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. InsyaAllah di bulan Ramadan pada tahun ini kita akan ada program Ma'al Quran, bersama Al-Quran. Yani program ini dia akan ada tadabbur. Setiap hari kita insya-Allah akan tadabbur pada satu juzuk. InsyaAllah mungkin saya sedangkan nak buat program itu petang. Nak buat program tu pada petang insya-Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari mungkin lepas asar, setiap hari pada bulan Ramadan lepas asar. Jadi program ni insya-Allah kita akan ada pada bulan Ramadan, tapi perlu daftar. Daftar itu ada yuran ke? Itu insya-Allah kita buka seikhlas hati. Tidak ada yuran insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya niat seperti itu dari sekarang. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk semua. Hanya perlu pada kamu daftar. Supaya kita akan share dalam link, akan share juga untuk kelas itu maklumat, ada nota, kita akan share sama-sama, ada doa-doa yang lalu dalam juzuk. Jangan risau, grup ini tertutup. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh mesej-mesej banyak dalam grup itu. Jadi jangan risau, tak akan ada bunyi sekejap ada mesej, sekejap tak ada. Hanya pada Baitul Furqan sahaja yang akan share. Jadi grup ini insya-Allah akan, nanti insya-Allah ustazah akan buat grup ni dan akan bagi pada link kepada siapa yang berminat, insya-Allah boleh join, boleh daftar. Bagilah saya nak, kalau boleh kita semualah share link tu dengan keluarga, dengan kerabat untuk masuk dalam grup itu. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapatlah menghayati Al-Quran. Jadi cuba bayangkan, kita setiap hari biasanya bulan Ramadan dia baca satu juzuk. Setiap orang baca satu juzuk kan? Setiap hari satu juzuk. Jadi bagaimana kalau jadi baca Quran serta petang insya-Allah
akan ada apa? Akan terangkan apa yang kamu baca pada pagi itu. Contoh dah tadarus, dah baca tadarus pagi, baca satu juzuk. Kemudian kita akan ada ceritakan apa yang ada dalam juzuk ini, apa yang tadabbur pada juzuk ini. InsyaAllah kita akan buat sama-sama. Jadi ini peluang untuk kita semua dan peluang untuk kita jadi saham untuk akhirat untuk kita. Jadi saya minta pada semua pelajar saya yang join dengan saya, khususnya pelajar Bait Al-Furqan, untuk share link ini, link untuk grup ni dengan kawan, sahabat, keluarga. Mudah-mudahan insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kita. Insya-Allah nanti ustazah akan buat grup itu. Kita akan kumpulkan daripada sekarang insya-Allah. Nak cuba insya-Allah sampai ramai orang dapat manfaat pada bab ini biiznillah Subhanahu taala. Kita cadangkan insya-Allah akan ada juga kelas ini jalankan dalam TikTok InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nampak mungkin adalah yang berminat tentang program lain daripada Zoom. Jadi insyaAllah kita akan buat juga benda itu. Jadi marilah kita sama-sama ambil saham untuk akhirat untuk kita. Kita join dalam program ini, share iklan ini dengan orang yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Dan saya minta pada semua insya-Allah doakan saya Allah SWT beri pada saya kesihatan yang baik, sihat, afiat insya-Allah. Dan saya doakan untuk semua insya-Allah semoga Allah SWT selamatkan semua dunia dan akhirat dan beri kesihatan yang baik untuk semua insya-Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Ingatkan dia tu diri saya orang pertama dan kepada semua yang hadir dengan saya. Ingatkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW di hari ini. Banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW dan juga untuk bacaan surah Kahfi. Jazakumullahu khair. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة نسألك يا إلهنا يا أكرم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا وتيسر لنا أمورنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله كلهم وصحبه كلهم أجمعين. اللهم اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا علما نافعا وقلبا خاشعا وطرفا دامعا وإيمانا متقبلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما فيه قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وفقنا توفيق الصالحين يا أرحم الراحمين. واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله.